Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Salatan wa salaman ala nabiyyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullaha 'alaihi. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir. Wa ma baddalu tabdila. Maksudnya, di kalangan orang-orang yang beriman itu adanya rijal, perwira, pemberani. Mereka itu benar terhadap apa yang telah mereka ungkapkan kepada Allah. Dan di kalangan mereka ada yang telah menemui syahid. Dan di kalangan mereka yang lain masih menunggu status untuk menjadi syuhada. Dan sesekali mereka tidak menukar prinsip perjuangan mereka. Surah Al-Ahzab ayat 23, Sadaqallahul Azim. Al-Fadil Ustaz Bukhari, pengacara majlis pada malam ini. Al-Fadil Datuk Haji Cik Lah Maknawi, Esko Kerajaan Negeri Kelantan. Al-Fadil Datuk Haji Ni Abdul Qadir Muhammad Timbalan, Mufti Negeri Kelantan. Fadil Haji Wan Muhammad Sabri Ramli, Ketua Jajahan Tumpat. Wa ma'ana aidan dhaifuna al-aziz wa ustazuna al-jalil min ardi al-Kirat min Jumhuriyati Misr al-Arabiyyah, Syekh Hani Sabri Abdul Aziz. Marhaban bikum. Wa yang diraikan tetamu penceramah undangan pada malam ini, Al-Fadhil Dr. Ahmad Syamsuri Mukhtar, yang merupakan pakar dalam bidang penerbangan ini, tesis PhD punya dalam bidang penerbangan, ya, dan merangkap setiausaha politik Presiden Parti Islam Malaysia PAS. Al-Fadhil Haji Rosli Abdullah, penganjur kepada program, Haji Wan Rosdi, Wan Ibrahim, penyelia, penggalang kubur dan seterusnya, para alim ulama, seluruh muslimin muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian. Syukur kita pada malam ini kerana diberi keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengadakan satu himpunan solat hajat perdana, untuk kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kawan-kawan, sahabat-sahabat kita yang berada di dalam pesawat MH370, anak-anak kapal serta penumpangnya selamat dikembalikan semula. Yang ini kita doakan sentiasa sehinggalah ada bayanat keterangan yang jelas. Dan kita memohon kepada pihak kerajaan, khususnya kerajaan pusat, supaya memberi kenyataan-kenyataan yang jelas di dalam sidang-sidang media, supaya keluarga mangsa tidak sedih dan mereka tidak terguris hati mereka yang kini kita tahu berada di dalam keadaan gusar, sedih dan tidak boleh buat apa-apa lagi. Sebab itu pada malam ini kita tetap adakan juga solat hajat. Walaupun kenyataan daripada pemimpin Perdana Menteri kita telah nyatakan bahawa lokasi terakhir sudah diketemui, iaitu di laut Laut Cina Selatan pula dah, Lautan Hindi. Tetapi ia tidak bermakna bahawa mereka telah pun mati, dan ia tidak bermakna bahawa mereka telah pun hilang dan mereka pesawat telah pun berkecai. Tidak bermakna. Sebab itu kita ucapkan tahniah, terima kasih
kepada pihak JAKIM. Apabila Perdana Menteri kita minta pihak JAKIM untuk mengeluarkan apakah boleh diadakan solat gaib ataupun tidak, maka pihak JAKIM telah keluarkan kenyataan bahawa tidak boleh diadakan solat gaib. Nak solat gaib macam mana? Tidak ada keterangan mereka mati. Jadi dalam isu kehilangan ini, kita kena rujuk ulama-ulama kita. Kerana di dalam kitab fiqh sudah ada perkara ini yang dipanggil qadaya asyaikah, iaitulah isu-isu yang ada syak, isu-isu yang tidak boleh diberi keterangan yang jelas, sehinggalah ada timbul satu bukti dan keterangan yang jelas, maka baru boleh dibuat kenyataan. Sebab itu kita minta beringatlah di dalam isu qadaya syaikah ini, kena beringat contohnya MH370 yang hilang ini, di dalam fiqh Islam dia panggil termasuk di dalam mafqud, ya, kehilangan. Bila hilang, dia ada hukumnya tersendiri. Dia ada hukumnya tersendiri. Kalau kita kata kapal terbang sudah diketemui, dan kita ucap taziah kepada semua, Al-Fatihah, lalu keluarga mangsa pun sedih belaka terima kenyataan, buat tahlil. Mana bila sebut Al-Fatihah dalam masyarakat kita agak, bila hadapi satu-satu bencana, satu masalah, bila sebut takziah Al-Fatihah, mati dah tu. Dah. Mati dah. Jadi sebab itulah ada masjid besar buat tahlil, turun bendera. Kenapa? Kerana berkabung, kerana mereka telah pun meninggal. Ini tak kena. Tak boleh. Kerana dalam hukum mafqud yang hilang ini, sehingga bukti dijumpa, kalau tidak jumpa bukti, maka tempoh ulama bagi 4 tahun. 4 tahun. Bukan senang. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, apabila ditanya orang, suaminya pergi belayar, sama ada berperang, sama ada berniaga, tiba-tiba tidak balik-balik. Sebulan tak balik, 2 bulan tak balik, makan tahun tak balik, 2 tahun tak balik. Maka dalam keadaan ini, pada qaul jadi pendapatnya semasa di Iraq, dia kata bahawa mestilah tunggu 4 tahun sehingga dijumpai satu keterangan yang jelas bahawa suami dia ini sudah mati. Kalau sudah mati sebelum 4 tahun, dia boleh berkahwin dengan orang lain. Tapi kalau dia tidak jelas, dia kena tunggu sampai tempoh 4 tahun. Bahkan dikatakan lagi, dia kena tunggu sampai iddah 4 bulan 10 hari. Mana 4 tahun, campur 4 bulan, campur 10 hari. Mana benda barang mudah? Bukan barang mudah. Kita nak letak. Kata Imam Syafi'i lagi, dalam pendapat jadidnya, bahawa kalaulah kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan sama ada oleh pemerintah, sama ada oleh alim ulama, ataupun mereka yang pakar di dalam masalah kehilangan tadi. Kalau dulu dalam bahtera, dalam sampan, hari ini dalam kapal terbang, dia kata, tak tahu lagi. Satelit pun tak jumpa lagi barang tu kapal terbang, tetapi dikhawatiri terjatuh, tapi tak ketemui. Maka kalau kenyataan-kenyataan ini tidak boleh dijadikan hujah langsung, dan kalau 4 tahun mari kenyataan lagu ni ada mai, maka si perempuan tadi kena tunggu sehingga lebih 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Dia tidak boleh berkahwin dengan lelaki yang lain. Ini dalam hukum berkahwin. Hukum harta kita tak kecek lagi. Hukum anak dia lagu mana? Dah. Banyak hukum-hukum yang berkait apabila kita kata mangsa telah mati. Harta saka lagu mana? Jadi sebab itu tidak, kita kena cermat di dalam masalah yang melibatkan hukum ini. Dan kita kesal juga dengan apa yang ada di Malaysia ini. Apabila berlaku keadaan MH370 hilang tak tahu mana, maka timbul satu maharaja lawak. Yang apa tika teropong dengan buluh, tengok bubu. Cerita kita tengok dalam Laksmana Doremi sudah pun berlaku di KLIA. Perkara ini ditegah oleh syarak.
Diharamkan oleh syariat Islam. Kalau kita tengok dalam hadis yang sahih, Nabi SAW sendiri sebut, Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in. Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Siapa yang mendatangi tukang tilik, teropong, kemudian dia tanya, tolong teropong, tengok kapal terbang duk mana? Dia pun kata tengok ada di antara langit mana tak tahulah, duk melekat situ. Fasa'alahu an syai'. Orang jo tanya tadi. Lan tuqbalahu salah. Tidak diterima semayannya arba'ina lailah, 40 malam. Ulama sebut fasa'alahu an syai'. Dia baru tanya. Dia tak percaya lagi. Dia kata, dia kata acu terapung. Dek mana kapal terbang? Dia kata, kapal terbang berada di antara langit itu semua sekali tergantung. Tapi dia kata, hidup lagi. Belawak mu tak percaya. Begitupun sudah tidak terima 40 malam solat. Sebab dia sudah tanya tukang tilik. Tak boleh. Kalau dia percaya, hadis Nabi SAW yang juga sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Man ata'arrafan au kahina fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang mendatangi tukang tilik ataupun kahinan, dukun-dukun yang mengamal jampi serapah yang salah, tidak tahu apa, kemudian dia membenarkannya, dia kata, yalah, hidup lagi, hidup situ, sebagaimana ucapan si tukang tilik dan si dukun, maka faqad kafara ala ma unzila ala Muhammad, maka dia kufur terhadap apa yang telah diturunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punah akidah. Jadi sebab itulah perkara ini kita minta kerajaan bertegas supaya jangan ada isu-isu ini dalam negara kita. Kita malu bila mana berlaku tukang tilik ni, seluruh dunia gempar. Orang niru, mengajuk. Pelajar-pelajar kita ada di luar negara, di Jordan, di Mesir, dia kata masuk kuliah, dia kata Malaysia. Dia kata Malaysia mempercayai tukang sihir dan tukang dukung, sehingga mereka mencari pesawat yang hilang pun dengan tukang sihir dan tukang dukung. Malu mereka. Sehingga mereka bila berjalan, orang tanya Malaysia, lah sini, dia kata. Bukan Malaysia, Cina. Tak saya ngaku dah Malaysia. Malu. Kenapa? Kerana tadilah. Kerana keadaan zaman teknologi yang canggih pada hari ini, masih lagi kita menggunakan keadaan yang sudah lama lapuk dan tidak diterima oleh ulama-ulama itu. Ini masalah. Ya, jadi kita minta bertegas. Dan kita terima kasihlah ada Perdana Menteri kita pun, kata karut ni, apa yang dibuat oleh bomoh Mahaguru VIP ni, karut. Tiba-tiba bomoh tu dia kata nak tapar boya. Dah tak tahu lala ni kena tapar boya ke tak? Khairi. Takut bekah dah tak tahu. Mana dia tetap dengan pendiriannya. Selepas daripada KLA dia pergi ke Perak, tilik pula di Menara Perak. Maknanya hal ini kita minta kerajaan, pihak berkuasa tolong bertegas. Sebagaimana hari ini mereka juga bertegas telah pergi menangkap Kasim Ahmad di rumahnya. Ya. Tapi ada orang jami dah. Ada orang jami. Anak penasihatnya jami. Jadi kita nak kerajaan Malaysia juga bertindak tegas dalam isu ini. Jangan ada isu-isu syirik dalam masalah ni. Kita dalam masalah bila ada musibah, kita kena takziah klik kepada mengingatkan Allah semaya hajat. Dan ada setengah lagi orang kita kadang-kadang tak faham juga. Bila diucap, dia dengar takziah pemimpin, bila Tok Guru Nik Aziz ucap takziah, Menteri Besar kita ucap takziah kepada. Dia kata tu Tok Guru Nik Aziz ucap takziah, Menteri Besar ucap takziah, tak mati guana takziah. Dia faham takziah ni untuk orang mati. Ayat Quran dalam surah Al-Baqarah kita dah baca, allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila orang yang ditimpa musibah, dia ditimpa apa saja musibah, dia mesti kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan kata takziah, kata inna lillahi.